Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan ASI Piala FA Inggeris. Sunderland tewas 0-3 kepada pasukan Newcastle. Gillingham tewas 4-0 kepada pasukan Sheffield United. QPR tewas 2-3 kepada pasukan Bournemouth. Stoke tewas 4-2 kepada pasukan Brighton. Chelsea menang 4-0 ke atas pasukan Preston. Middlesbrough tewas 1-0 kepada pasukan Aston Villa. Newcastle melangkah mudah ke peringkat seterusnya. Newcastle United mengorak langkah ke peringkat seterusnya selepas berjaya memenang cabaran pasukan Sunderland 3-0 di tempat lawan pada malam tadi. Sunderland kali terakhir beraksi di EPL sejak tahun 2017 yang lalu, memberikan cabaran yang agak sengit kepada pasukan Newcastle yang datang berkunjung ke stadium keramat mereka iaitu Stadium of Light pada awal perlawanan. Tetapi kesilapan yang dilakukan oleh Daniel Ballard dan tetapan bola ke gawang sendiri pada minit ke-35 berjaya memberikan kelebihan awal kepada pasukan pelawat. Alexander Isak kemudiannya meledak gol kedua pasukan Newcastle sebaik saja separuh masa kedua bermula, sebelum menambah satu lagi jaringan menerusi sepakan penalti pada lewat perlawanan untuk memastikan kemenangan 3-0 ke atas pasukan Sunderland. Kemenangan ini diharap dapat memberikan momentum yang berterusan kepada anak buah Eddie Howe yang sudah mengalami 3 kekalahan secara berturut-turut sebelum ini. Mereka akan bertemu dengan pasukan Manchester City dalam EPL sebaik tamat rehat musim sejuk nanti. Sheffield United pamer kualiti kelab Liga Perdana Inggeris. Walaupun Sheffield United berada pada kedudukan tercorok dalam saingan Liga Perdana Inggeris, Sheffield United tetap berjaya mempamerkan kualiti sangat baik untuk menewaskan pasukan Gillingham 4-0 pada malam tadi. Beraksi di tempat lawan tidak memberikan sebarang masalah kepada pasukan Sheffield untuk membuka akaun jaringan bermula pada minit ke-14 menerusi jaringan Osula. Osula sekali lagi meledak jaringan kedua pada minit ke-39 untuk memastikan kedudukan 2-0 kekal sebaik saja tamat separuh masa pertama. Dua gol lagi hadir pada penghujung perlawanan menerusi jaringan James McCarthy yang memastikan Sheffield layak ke pusingan seterusnya. Bournemouth bangkit untuk tewaskan pasukan QPR. QPR hampir mengejutkan pasukan Bournemouth sebelum mereka berjaya bangkit untuk menang 3-2 dalam perlawanan Piala FA Inggeris. Pusingan ketiga yang berlangsung di Loftus Road pada malam tadi. Bournemouth ketinggalan pada separuh masa pertama melalui dua jaringan pantas yang dilakukan oleh Sinclair Armstrong pada minit ke-40 dan Lyndon Dux selang 2 minit kemudian untuk memastikan tuan rumah selesa mendahului 2 gol kosong. Bournemouth kemudiannya berjaya mempamerkan kebangkitan pada separuh masa kedua untuk meledak 3 gol bermula dengan jaringan daripada Marcus Tavernier pada minit ke-48 sebelum Kevin Moran berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-58 hasil bantuan daripada Alex Scott. Justin Kluivert muncul wira pasukan Bournemouth dalam perlawanan ini apabila dia berjaya meledak gol ketiga pada minit ke-69 sekaligus menjadi gol kemenangan buat pasukan Bournemouth untuk mereka layak ke pusingan seterusnya nanti. Bournemouth akan menerima kunjungan pasukan Liverpool dalam aksi seterusnya Liga Perdana Inggeris yang akan bermula kembali pada 22 Januari nanti. Brighton terpaksa bekerja keras sebelum berjaya atasi pasukan Stoke. Walaupun menang dengan jaringan yang agak selesa ke atas kelab yang beraksi di Liga Championship itu, Brighton bagaimanapun terpaksa berdepan dengan kesukaran untuk menembusi barisan pertahanan pasukan Stoke yang berjaya mengekalkan disiplin mereka sejak daripada awal perlawanan. Beberapa siri serangan balas pantas juga berjaya dilakukan oleh pasukan Stoke City untuk memastikan mereka berjaya membolosi gawang pasukan Brighton sebanyak 2 kali. Beraksi selaku tuan rumah, Stoke berjaya untuk berada di depan pada minit ke-16 apabila Van Hickey tetapan bola ke gawang sendiri. Tersetak dengan jaringan tersebut, Pervis Estupinan kemudiannya berjaya menyamakan kedudukan pada penghujung separuh masa pertama hasil bantuan daripada Billy Gilmore. Bermula pada babak kedua, Lewis Dunk berjaya meletakkan pasukan pelawat untuk berada di depan hasil bantuan daripada Pascal Gross pada minit ke-52. Lewis Baker kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-63 hasil sepakan penalti yang berjaya disempurnakannya. Brighton selepas itu mula mengorak langkah untuk terus mengadakan asakan dan hasilnya 2 gol daripada João Pedro pada minit ke-71 dan juga 80 untuk memastikan kejayaan mereka menewaskan pasukan tersebut pada malam tadi. Chelsea tidak berdepan dengan masalah untuk atasi pasukan Preston. Chelsea tidak berdepan dengan sebarang masalah untuk mereka berpesta jaringan semasa menewaskan pasukan Preston 4-0 pada awal pagi tadi. Mereka bagaimanapun terpaksa menanti sehingga minit ke-58 untuk Armando Broja meledak gol pertama pasukan. Thiago Silva menambah gol kedua pada minit ke-66. Raheem Sterling kemudiannya berjaya meledak gol ketiga selang 3 minit kemudian. Dan Enzo Fernandez akhir sekali memastikan gol keempat pasukan Chelsea pada minit ke-85. Ini merupakan kemenangan ketiga secara berturut-turut yang berjaya dicatatkan oleh pasukan Chelsea dalam semua kejohanan yang mereka sertai dan diharap akan menjadi titik tolak kebangkitan mereka selepas ini.
Aston Villa bernasib baik berjaya atasi pasukan Middlesbrough. Aston Villa dilihat lebih bernasib baik dengan keputusan menang tipis 1-0 ke atas pasukan Middlesbrough hasil jaringan mati cash pada lewat perlawanan. Middlesbrough kental bertahan sehingga hampir mengheret perlawanan ke perlawanan ulangan. Sekiranya mereka berjaya mengikat pasukan Villa dengan keputusan seri tanpa jaringan. Tekanan demi tekanan, serangan demi serangan berjaya ditangkis oleh pasukan Middlesbrough, tetapi keupayaan mereka untuk melakukan serangan balas pantas agak kurang berkesan bagi menghukum kealpaan anak buah Unai Emery yang seringkali sibuk mencari gol pembukaan. Aston Villa bagaimanapun berjaya menghela nafas lega apabila pemain pertahanan mereka, Mati Cash, berjaya memastikan tiada perlawanan ulangan berlaku dengan menjadikan satu-satunya gol dalam perlawanan ini pada minit ke-87, sekaligus mengesahkan tempat mereka ke pusingan seterusnya nanti. Kita ke perkembangan terkini jendela perpindahan bola sepak. Timur Warna tidak sabar untuk beraksi di bawah Ange Postecoglou. Spurs berjaya mendapatkan khidmat Timur Warna yang kini sedang beraksi bersama dengan pasukan Leipzig secara pinjaman sehingga tamat musim ini. Perjanjian antara dua klub tersebut sudah pun hampir dimuktamadkan. Dengan perjanjian termasuklah opsi tumpah yang bernilai sekitar 13 hingga 17 juta pound. Warna kini sedang menanti untuk mengadakan ujian pemeriksaan dan dia juga berkata yang dia sudah tidak sabar untuk beraksi di bawah pengurus Postecoglou. Spurs juga dipercayai akan membayar secara penuh gaji Warna sepanjang tempoh pinjamannya di pasukan Spurs nanti. Kieran Tierney tidak akan kembali ke pasukan Arsenal. Pemain pertahanan kiri pasukan Arsenal, Kieran Tierney, yang kini sedang dipinjamkan kepada pasukan Real Sociedad memberikan respon kepada spekulasi yang dia akan kembali ke pangkuan kelab asalnya adalah sesuatu yang tidak benar. Dia jelas sekali akan terus berada di La Liga sehingga tamat musim ini, walaupun mengetahui masalah yang sedang dihadapi oleh Mikel Arteta pada ketika ini, iaitu ketiadaan pemain yang boleh beraksi di posisi pertahanan kiri. Alexander Zinchenko pada ketika ini terpaksa diketepikan dan pemain pertahanan tengah, Jacob Kiwior dan juga Takehiro Tomiyasu terpaksa beraksi di posisi itu. Nyata mengundang kritikan daripada peminat mereka sendiri. Bagi Mikel Arteta pula, dia menjelaskan yang pasukannya kini sedang menilai beberapa pemain yang sesuai untuk berada di posisi tersebut dan mereka memerlukan masa untuk membuat keputusan. Manchester United akan lepaskan Hannibal Mejbri. Manchester United dilaporkan sudah bersedia untuk melepaskan pemain muda yang sedang meningkat naik, iaitu Hannibal Mejbri, secara pinjaman untuk bermain bersama dengan pasukan Sevilla pada baki saingan musim ini. Selain pasukan Sevilla, Olympique Lyon dan juga Freiburg juga berminat untuk cuba mendapatkan pemain tersebut. Everton pula dijangka akan cuba menghijack proses tersebut dengan mereka kini sudah masuk campur untuk mengadakan perbincangan dengan wakil pemain itu. Fenerbahce berminat dengan Anthony Martial. Kelab gergasi Turki, Fenerbahce, dilaporkan sedang mengintai peluang untuk mereka cuba mendapatkan penyerang pasukan Manchester United, iaitu Anthony Martial. Perbincangan dikatakan sedang berjalan dengan Fenerbahce telah mengemukakan tawaran permulaan pada nilai 8 juta euro. Arsenal mahukan Fikayo Tomori. Arsenal kini mengalihkan tumpuan mereka untuk mendapatkan pemain pertahanan tengah pasukan AC Milan, iaitu Fikayo Tomori. Pemain tersebut merupakan bekas pemain pasukan Chelsea sebelum ini dan ianya bukanlah satu yang diharapkan oleh peminat mereka sendiri kerana mereka mahukan seorang natural left back, bukan centre back. Newcastle desak pasukan Barcelona. Newcastle diberitakan sedang mendesak pasukan Barcelona untuk mereka melepaskan pemain sayap mereka iaitu Rafinha pada bulan Januari ini. Mereka mengambil peluang daripada situasi yang sedang melanda pasukan Barca pada ketika ini, di mana Xavi telah menyatakan kekecewaannya terhadap prestasi yang ditunjukkan oleh pemain itu setakat ini. Paris Saint-Germain mahu Kylian Mbappe kekal. Paris Saint-Germain masih menaruh harapan untuk penyerang utama mereka, iaitu Kylian Mbappe, terus kekal menaruhi barisan serangan pasukan mereka. Mbappe kini sedang kuat dikaitkan dengan perpindahan ke pasukan Liverpool, selain perpindahan ke pasukan Real Madrid yang sudah hampir pasti terjadi. Manchester City idamkan khidmat Pedro Porro. Manchester City kini mengidam khidmat pemain pertahanan pasukan Spurs, iaitu Pedro Porro, yang dilihat boleh menjadi pemain pengganti kepada Kyle Walker yang sudah semakin berusia pada ketika ini. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.